الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan juga seluruh muslimin dan muslimat. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita sama ada mereka yang masih hidup, lebih-lebih lagi mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dikasihi Tuan Imam yang bertugas pada malam ini, Fadil Ustaz Said Faizuddin Jamul Lail, seluruhnya ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, frontliner masjid, backliner masjid, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat lagi duduk dalam rumah Allah ini. Kita terpilih untuk sama-sama mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah ini. Sebab ada masjid, semayang berjemaah boleh dah, tapi kuliah macam ni masih belum ada. Di Perak tu, bukan tempat lain, di Perak. Tadi saya sembang dengan abang saya, dia kata masjid tu boleh semayang tapi majlis ilmu dia tak mula lagi. Jadi alhamdulillah, dengan kesempatan yang Allah beri, kita datanglah beramai-ramai. Kita tak tahu bilakah kebenaran ini akan ditarik balik dan sebagainya. Dan ada juga masjid yang memang boleh 4 orang ataupun 6 orang sahaja. Jadi apa kata Ustaz Yazid baru-baru ni, ketika dia kuliah dekat masjid kami, dia kata tempat dia di Ipoh memang tak ramai orang. Tak ramai sebab ni lah hotspot dan sebagainya tu, jadi dia tak ramai. Bila dia pergi tempat kami tu, dia kata kosong, tak ada kes dekat tempat kami. Alhamdulillah. Moga-moga tempat tuan-tuan ni pun tak ada kes. Yang menyebabkan kenapa tak tahu masjid? Bahaya. Tapi pergi ke supermarket ramai pula, tak bahaya pula, itu masalah. Ada big trouble dekat situ. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kita. Pada bulan yang lalu kita telah baca sedikit tentang apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri menceritakan tentang golongan yang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam masa yang sama dia mencuaikan amalnya. Ini yang tuan-tuan dapat lihat dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan tengok tadabbur surah Al-Munafiqun, tengok terutamanya 3 ayat yang terakhir
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pedoman, solution, ya, kepada orang hamba-hambanya untuk keluar daripada sifat munafik, ya. Di antaranya disebutkan dengan menafkahkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni, inilah peluang yang kita ada untuk kita membanyakkan sedekah, ya. Kita infak harta kita untuk bantu saudara-saudara kita, khususnya yang mereka bukan saja terjejas dengan pandemik ini, tapi juga yang baru-baru ni berlaku, yang kepala air dan sebagainya, banjir dan sebagainya. Masih belum terlambat untuk kita bantu, ya, untuk kita bantu mereka bangun semula, ya. Kalau tuan-tuan nak bantu pengusaha chalet dekat Ian tu, mungkin belanja besar lah, ya. Dan sudah ada dah bantuan yang datang, tapi kita bantukan dalam arti kata memberikan semangat kepada mereka supaya kehidupan mesti diteruskan. Masjid mesti datang. Jangan pula bila Allah dah berikan musibah terus mengeluh mengatakan Allah tak sayang aku, maka tak perlu pergi masjid. Itu yang kita perlu perbetulkan. Jadi pada malam ini kita nak sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Zam Al-Ghururnya, iaitu kita sambung kembali. Imam Al-Ghazali membawakan satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu menerusi surah An-Najm, surah An-Najmi, juzuk yang ke-27, surah yang ke-53, ayat yang ke-39 dan 40, ya. Kita belum baca lagi, ya. Semua saya dah baca ayat tu, cuma kita tak tengok lagi apa huraian dia. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikatakan di sini ayat sebelumnya, maka kembalilah kami ke dunia agar kami dapat melakukan amal soleh, ya. Ini kita baca pada bulan sudah, ya. Ayat daripada surah As-Sajdah, ayat yang ke-11. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya. Pada hari ini kita nak baca ayat seterusnya, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sadaqallahul azim, ya. Apa maksudnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan, ya, tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, ya. Dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan diperlihatkan kepadanya pada hari kiamat nanti. Ya, saya sempat tadi tengok dalam tafsir, ya, apa maksud sebenar ayat ini, ya. Sebab kadang-kadang orang dia baca ayat ni, dia memberikan tafsiran yang agak kita kata tidak selaras dengan kehendak ataupun tidak selari dengan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, ya. Jadi kita kena tengok sedikit, ya. Mereka mengatakan mana pula boleh kami pula tanggung dosa dia, ya. Itu biasa ungkapan yang keluar, ya. Saya nak petik sedikit apa yang disebutkan oleh almarhum Dr. Wahbah Al-Zuhaili tatkala beliau mentafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Munir, ya. Tuan-tuan kalau ada kesempatan boleh tengok, tu ada kat tepi tu, ya. Juzuk yang ke-27. Dia kata apa? Tatkala komentarnya kepada ayat ini, almarhum Dr. Wahbah Al-Zuhaili rahimahullah ta'ala menyebutkan, seseorang itu tidak akan mendapat ganjaran tanpa amal. Itu maksud sebenar. Bukannya kita boleh, kau buat dosa dia, aku tanggung, aku akan tanggung dosa dia, kau tanggung dosa dia. Itu ada huraian bagi ayat yang lain, ya. Jadi ayat ini konteksnya begitu, ya. Sebab bila kita baca Al-Quran, kita tengok teks dan tengok konteks,
ya, barulah dia bertepatan. Itu sebab kita kena rujuk tafsir yang autentik, ya, yang muktabar, yang diperakui, supaya jangan sampai bila kita memperkatakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala kita bercakap luar konteks, ya. Lebih berat lagi kalau kita kata dalam satu hadis disebutkan tentang amaran Rasulullah SAW tentang golongan yang mentafsirkan Al-Quran dengan pemikiran dia sendiri, iaitu disebut sebagai golongan Ar-Ra'aitiyun. Saya ingat dulu guru kami sebut golongan Ar-Ra'aitiyun, ya. Ar-Ra'aitiyun maknanya I rasa I rasa pada hemat patik, ayat-ayat begitulah, pada pendapat saya. Kalau masalah urusan dunia berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan urusan dunia, bolehlah cakap pada pendapat saya. Tapi apabila berkaitan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh cakap macam tu. Saya rasa ayat ni sebenarnya salah ni rasanya ayat ni. Dia pula kata ayat ini salah. Ya, itu yang digelarkan golongan Ar-Ra'aitiyun, ada pendapat sendiri. Ya, takut kita ni banyak ikut logik akal kita semata-mata, ya. Jadi disebut di sini seorang itu tidak akan mendapat ganjaran tanpa amal. Macam kita dah baca pada bulan yang lalu tentang seorang yang nakkan anak, ya, tapi dia tak berbuat apa-apa, ya. Seorang yang tak hasil buah yang sedap, tapi dia baja tak gubuh, lebih teruk lagi, tanam pun tidak. Ya. Dia harapkan pokok tepi jalan aja. Ya. Jadi disebutkan di sini, ya. Apa kata Syekh lagi? Orang-orang kita ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hanya akan mendapat habuan apa yang kita kerjakan. Ya, prinsipnya dia kata sini bahawa seseorang tidak diberi balasan atau ganjaran melainkan atas usahanya adalah sejajar dengan dasar sebelum ini, yang itu sebagaimana seorang dia tidak boleh memikul tanggungjawab atau dosa orang lain. Sebab dalam surah Al-Isra, ya, ayat 16 kalau tak silap, ya, tuan-tuan boleh rujuk balik, ya, disebutkan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak boleh memikul dosa yang dibuat oleh orang lain. Mungkin orang akan tanya, Ustaz, bagaimana yang tentang hadis yang Nabi sebut ad-dalu 'alal khairi kafa'ili, ad-dalu 'alal syarri kafa'ili. Itu beza, ya. Di konteks dia punya penjelasannya berbeza. Itu bagi orang yang menunjukkan kebaikan. Orang tengok kita buat amal soleh, maka orang ikut. Itu berbeza dengan ini, ya. Berbeza dengan ini, maknanya kalau kamu tak buat tak dapat. Ini maknanya dia ikut apa yang dibuat oleh orang yang sebelumnya buat. Begitu juga sebaliknya. Seorang tu tunjuk benda yang tak baik, orang follow apa yang dia buat. Itu maknanya dia membuat kerja. Yang ini maknanya tak buat apa-apa, nak free je, makan free je, mana mahu apa tu. Itu tafsiran sebenar dalam ayat ini. Dan seterusnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, nanti kita tengok lagi ayat ni tadi, ya. Ayat ni sangat bagus kita fahami, ya. Tambah-tambah pula yang saya sebut tadi dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11 tadi, terutamanya ayat yang ke-10, ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganjurkan kita supaya infak harta kita sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Pada masa itu puak-puak ini akan minta tangguh. Ya Allah, minta tangguh boleh tak? Aku ada duit tapi tak sempat lagi. Nanti kita akan tengok hadis yang berkaitan. Ya, kita terus baca kata Syekh ataupun kata Imam Al-Ghazali seterusnya. Dan ayat yang seterusnya yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya, ayat ni kita biasa baca setiap malam, ya. Iaitu menerusi surah Al-Mulk, ayat
8 dan 9. Ayat ni kita biasa baca dan kita biasa dengar Pak Imam baca. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Sadaqallahul azim. Ya. Tiap-tiap kali kullama ulqiya fiha, tiap-tiap kali dicampakkan. Kalau bahasa orang Tokyo ni, setiap kali ditereban. Faham ya? Bahasa Tokyo pula ya. Saya sebut tu sebab hari ni Malaysia dapat pingat emas tu. Tu dia kata orang normal tak dapat pingat emas, dapat pingat perak aja. Orang yang OKU pula dapat emas. Tak kisahlah kan ya. Jangan tuan-tuan politik pula isu itu. Tapi itunya biasanya begitu. Sebab dia memang pemegang pingat emas pun sebelum ini kan. Itu contoh saja tuan-tuan ya tak. Disebutkan sini setiap kali dicampakkan ya. Tuan-tuan rasanya perlu tengok dalam kamus ni apa beza campak, lempok, tereban dengan apa lagi? Ya. Rasanya bahasa orang Parit juga betul tepat kot tereban tu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tengok balik. Ya. Ada satu buku yang ditulis orang Parit, ada tulis ya. Tentang bahasa orang Perak ni. Tuan-tuan boleh cari buku itu. Saya ada buku tu ya. Dia cerita memang kalau tanya orang Perak pun bukan semua dia tak ilah bahasanya banyak ya. Dia kumpulkan. Macam saya ingat dulu ada seorang cikgu sekolah saya dulu. Sebelum dia pencen dia bagi tahu, "Ustaz, awak ni cadang sebelum pencen nanti nak buat master lah," katanya. "Nak buat master apa cikgu?" Dia guru bahasa Melayu kan. Saya cadang nak buat tesis saya bahasa orang Perak yang dia kata. Yang diguna pakai. Yang saya ingat lagi cakap dia kata, "Sepatutnya kamu dewan ni kena ada seorang orang Perak," dia kata. Tuan-tuan cuba tengok kamus dewan yang ada kamus dewan di rumah. Ada tak bahasa orang Perak dekat dalam tu? Kata cikgu tu tak ada sebab penulisnya, editornya tak ada orang Perak. Wallahu a'lam. Tuan-tuan tengok baliklah. Ada ke kamus dewan di rumah? Kan ya. Biasa cikgu-cikgu ada ya. Kalau orang kerja selain daripada cikgu biasanya dia ustaz, aku tafsir Quran pun aku tak ada di rumah, aku nak beli kamu dewan pula katanya. Contoh, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan semuanya ada, kamu Perancis ada, kamu bahasa Korea semua ada ke tak? Sebab nak belajar. Tak ada masalah ya. Dan disebut lagi ya, tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar daripada orang kafir. Bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka. Ya. Tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul memberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Ya. Lalu penghuni neraka ini, ahli neraka ini menjawab, "Ada, sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi ingatan dan amaran." Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Dan demi sesungguhnya kami utuskan, kami bangkitkan setiap umat tu ada seorang rasul sebagai basyira wa nazira, pemberi khabar gembira dan ancaman kepada umat dia. Apa tugas para nabi dan rasul? An ya'budullah, mengajak kaum untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dan menjauhi taghut ya. Seterusnya disebutkan, jadi tuan-tuan kalau rajin boleh tengok nanti apa makna ayat ini. Itu ayat ini cerita sebelum ceritakan tentang orang-orang yang beriman. Ini cerita tentang realiti yang berlaku, bagaimana orang kafir sudah dipertontonkan ya. Tentang ini yang kaum akan dapat. Maknanya di dunia lagi orang kafir sudah dibagi tahu kalau kaum mendustakan para nabi dan para rasul, kaum akan dicampakkan ke dalam neraka.
Kemudian disebut lagi di sini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tidakkah pernah dia perdengarkan kepadamu sunnah Allah pada hambanya, iaitu tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ya, disebut lagi di sini tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah kerjakan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nanti apabila dibentangkan amalan kita di mahsyar nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali akan menzalimi hamba-hambanya, ya. Dan harus diingat, kita tidak boleh lepas sekecil-kecil mana pun yang kita lakukan semasa di dunia, apatah lagi perkara yang besar, ya. Yang saya pernah sebut dengan tuan-tuan dulu dalam surah Kahfi, sebutkan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya akan melalui mahkamah Rabbul Jalil di mahsyar nanti, tidak akan terlepas. Yang kecil akan diperhatikan. Itu sebab dikatakan, ulama-ulama kata, kenapa, ya, kenapa dalam surah Al-Munafiqun, ya, dalam surah Munafiqun tu Allah cerita tentang bagaimana orang-orang yang di saat ajalnya dah nak sampai, mereka tak minta yang lain, ya. Mereka tak minta, ya Allah, Tuhan bagi aku kesempatan, aku nak sembahyang dulu, aku nak pergi Mekah dulu, aku nak sekian. Tapi dalam ayat itu mereka minta supaya, dan kita pun dianjurkan supaya bersedekah. Dalam ayat 10 daripada surah Munafiqun itu. Itu sebab dalam hadis yang tuan-tuan rasanya pernah dengar tentang bagaimana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tak silap Sayyidina Abu Dzar rasanya, ya. Sayyidina Abu Dzar, ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sedekah yang paling afdal? Ya. Inilah sahabat tuan-tuan. Dia nak yang terbaik. Afdal ni maknanya apa tuan-tuan? Aksar sawaban, yang lebih banyak pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni tanya, ya, apakah sedekah yang paling afdal? Ya, inilah dia hebatnya sahabat-sahabat yang ditarbiah langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis itu riwayat Imam Muslim daripada sahabat, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka apa kata Nabi, maksud hadis tu, hadis riwayat Bukhari tuan-tuan, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedekah yang paling afdal ialah kamu bersedekah, ya, kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sihat. Ya, itu sebab dalam surah Munafiqun tu orang yang beriman tu minta, ya. Nanti hadis tu akan cerita tentang bagaimana ada sahabat tanya, ayat ini bukan tuju kepada orang kafir kan? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akan jawab nanti, ayat ini tuju pada siapa sebenarnya, tuan-tuan, ya. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nak bersedekah, pastikan kamu dalam keadaan sihat dan dalam keadaan kamu kedekut. Bukan orang kata, dalam kedekut, mana dia nak bagi ustaz? Maknanya dalam keadaan kita ni sayang sangat reta, pada masa itu yang paling afdal. Kita sayang reta. Itu yang paling afdal dikata di sini, ya. Takut menjadi fakir, maknanya seolah-olah kalau keluar untuk bantu saudara kita di Bagan Serai, di Aloponsu umpamanya, yang alhamdulillah dah okey dah surut banjir tu rasanya, ya. Tak ada, tapi maknanya bantuan terus pergilah, ya. Kalau tengok dalam media medsos, banyak NGO yang minta pertolongan untuk kita bantu mereka. Alhamdulillah, ya, adanya NGO dan juga badan-badan yang sukarelawan, ya, untuk pergi.
Kemudian lagi, udahlah dia takut jadi fakir. Orang ini dalam keadaan ini yang afdal, tuan-tuan, sedekah yang paling afdal ialah orang itu berangan-angan jadi kaya. Ish, kalau aku bagi nanti habislah aku punya perancangan. Ya. Jadi sembang dengan orang rumah, dia ada cerita. Cerita bagaimana dia ada sepasang suami isteri. Ya, dulu suaminya sebelum pandemik, suaminya kerja, ya, isterinya tak kerja pada masa tu. Jadi bila ada pandemik ni dia tak kerja lah, kalau senang ringkasnya ceritanya begitu. Tapi inilah dia ceritanya. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang lebih baik, ya. Bila Allah uji sesuatu, Allah akan ganti yang lebih baik dengan syarat kau mau sabar, dengan syarat kau mau syukur. Ya. Dia jual apa? Dia jual, kata silap, kek durian, ya. Kek durian, ya. Pada mula-mulanya ialah mula-mula kek durian kita kata ish, apalah kek durian sih. Orang akan cakap peliknya kek durian, ya. Sekarang benda tu dah jadi viral, kek durian viral. Tuan-tuan balik kan boleh carilah, ya. Ya. Daripada dia bekerja suami isteri itu buat kek itu secara kecil-kecilan, sekarang ni dia dah ada pekerja 40 orang, tuan-tuan. 40 orang pekerja buat kek itu. Dan dia punya pendapatan, income dia daripada bulan Januari sampai Julai dah 1.4 juta. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, sebelum ni dia, mungkin dia kerja sebelum, tapi hikmah dia bersabar, dia tidak menjadi seperti sesetengah golongan. Itu sebab saya dengar ada seorang ustaz baru ni cerita kan, kalau orang hamba Allah ini bila Allah uji dengan seperti yang berlaku pada hari ini, norma baru ini, maka tidak mungkin akan ada orang Melayu Islam yang akan mengambil jalan pintas dengan membunuh diri, dia kata. Sebab dalam ayat surah Munafikun ayat 10 tu cerita sampai peringkat orang itu ketika dia nak meninggal pun dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia minta tangguh untuk bersedekah. Jadi ustaz tu kata begitu. Saya kata ish, wallahu alam lah. Ya, sebab baru-baru ni pun ada yang dalam berita sebut bukan orang biasa, ya kan? Wallahu alam lah, moga-moga Allah ampunkan, ya. Kalau ikut ada satu berita 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas, seorang Pak Bilal, tuan-tuan, ya. Bukan di Perak lah, ada satu negeri, ya. Yang dijumpai tergantung di depan rumahnya sebelum semayang maghrib. Bayangkan, wallahu alam lah, dekat Port Pelam depan rumahnya. Tuan-tuan, wallahu alam, kita tak tahu, bukannya muda, 73 umurnya. Tuan-tuan, Allahu Akbar, ya. Kita nak kaitkan apa, nak tengokkan bagaimana seorang itu apabila diuji, dia buat sama ada dia jadi lebih baik ataupun dia tewas dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mengambil jalan ringkas, ya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdalnya lagi ialah bila koma nak bersedekah, jangan tangguh-tangguh. Ya. Saya suka juga kadang-kadang ialah bila saya tak ada kuliah, kita dengar kuliah ustaz lah. Ustaz tu kata, kita ni memang orang yang rajin datang surau, datang masjid. Kita datang surau contoh kan, kita tengok dekat surau tu jam banyak kan. Kita tengok ada satu jam tu, jam dinding tu mati dah. Jadi kita ni pergi kedai sekejap beli. Berapa duit sangatlah, berapa kupang, tapi maknanya bayangkan berapa ramai orang datang surau itu tak buat dek je, buat no hand je kan. Tapi kita ni bila tengok, tambah pula bila dengar pula ada ustaz bagi tahu, bayangkan walaupun kita kata beli bateri je, buat bersih RM1 2 kupang je kot. Bateri AA tu kan contoh kan. Tapi ramai yang tengok sahaja. Bila tanya kenapa tak boleh, rumah aku ada 5 jam semuanya tak hidup. Patutlah dia tak beli bateri jam di masjid, sebab rumah dia pun dia tak heran. Ya. Ustaz tu kata, bayangkan kita kata ish, bayangkan tuan-tuan, ya, berapa ramai orang yang tengok jam tu akan dapat faham
pahala mudah, dia kata. Itu juga dia kata umpamanya kita pergi surau atau pergi masjid, kadang-kadang minta mak sebut bukan di sinilah ya. Kadang-kadang bila tengok lampu banyak tak padam, kipas tak padam, aircon tak padam, siap masjid ataupun sorang-sorang aja. Sampai kadang-kadang siap lupa padam lampu. Jadi hadam bawah ni tolong padam. Bayangkan, dia tolong padam lampu ataupun kipas yang menyala, ataupun datang awal, lebih awal daripada siap umpamanya, dia tolong pasang. Bayangkan, itu di antara amal-amal soleh yang mudah. Kadang-kadang kita kata ish, siap ada, biarlah dia masangnya, tidak digaji butir pula nanti katanya. Bersantai. Senang benar tu ya. Macam kadang-kadang saya pernah dengar dulu di radio kan, bila orang cakap demo ni tak ada nak ngutip sampah tu berjalan, wish gang apa pula kerja tombok tak ada kerja ke kan. Dia tak tahu kalau dia kutip tu sudah ada, walaupun sekadar mengutip sampah. Ya, itu pun Nabi sebut selemah-lemah iman, iaitu imatatul adza anit tariq. Kita mengalihkan benda yang mengganggu di jalan raya. Ini kita lagi ganas, buka tingkap, siap buang sampah lagi tuan-tuan. Tadi saya sembang dengan abang saya, bila dah lama tak pergi kan, sebab rumah dia luar daerah, dia boleh kucing kan. Sekali dia kata kucing ni dia ambil, dia kata besar tapak tangan, dah besar dah kucing tadi kan. Dia ambil besar tangan, dia kata kucing tu dibuang oleh empunya kucing, buka tingkap buang tuan-tuan. Adanya ganas tuan punya tu. Bayangkan, kalau tak janganlah ganas nak buang. Kalau nak buang, kan kadang-kadang orang suka buang kucing dekat pasar, dekat surau, dekat masjid. Ini dibuka tingkap, dia lempar daripada tingkap tuan-tuan. Kalau dapat aku katnya tuan punya yang buang katnya. Di Malaysia ni wallahu alam lah tuan-tuan ya. Mungkin tak ada undang-undang tu, tidak ada. Macam baru-baru ni dalam surat khabar mana cerita, seorang didenda berapa puluh ribu Hong Kong ke mana ke, kerana membunuh 3 ekor siput babi tuan-tuan. Siput babi je tuan-tuan, 3 ekor. Didenda kata saya 100 ribu lah. Saya pun lupa dekat mana, tapi ada dalam berita kan. Bayangkan tuan-tuan, siput babi boleh kita kata ish, siput babi pun kena apa punya undang-undang. Tapi kadang-kadang bila kita fikir, kena ada juga. Macam yang kes yang buang kucing kot tingkap tu kan, patutnya kalau boleh ditahan kan. Macam buang sampah dalam sungai kan ada undang-undang tu kan. Sebab dah ada barrier tu kan, baru kita tahu tak boleh buang sampah dalam sungai. Atas jalan raya, kalau ada orang ambil gambar, orang viral, wah ustaz apa je, Pak Imam surau buang sampah ikut tingkap. Jangan tuan-tuan ya. Zaman sekarang ni orang ada video dekat ada kamera dekat dashboard tu, umumnya main-main. Demo viral, and then buat konten pula, automatik jadi YouTuber terus. Tuan-tuan, zaman sekarang tuan-tuan ya, kena berhati-hati. Dah habis masa ya? Ada sikit lagi, boleh 4 minit ya? Kita habiskan hadis tadi ya. Kita habiskan hadis tadi tentang sedekah yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lagi dia kata apa? Janganlah kamu menundanya. Bila nak bersedekah, jangan tunda sehingga tiba nyawamu berada di halkum. Maknanya dah nazak benar dah. Dah nazak, baru khabar Mina itulah, apa ni tak tahulah apa ni boleh ke lagi. Boleh ke lagi kok apa ni jadi BID juga sudahnya tadi. Kan? Walaupun bapaknya bila di swab tu dah negatif, tapi dia pun jangan dah tercungak-cungak betul kata anak tolonglah. Tu kata apa-apa tu ambil lah. Kau bersedekahkan ya. Sebab dalam hadis ini sebut jangan kamu tunda nak sedekah sehingga nyawamu berada di halkum. Lalu pada ketika itu barulah khabar, ini bagi pada sekian, ini hantar ke Yan, ini hantar ke Aloponsu,
ini hantar ke bandar universiti. Pada ketika itu baru nak bercakap. Padahal harta itu sudah jadi milik orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu sebab dalam yang saya sebut tadi, hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya oleh seorang lelaki tentang orang yang ada kemampuan, orang yang ada kemampuan untuk mengerjakan haji ataupun untuk mengeluarkan zakat, tetapi dia tidak menunaikannya. Maka ada seorang lelaki kata, ayat yang adakah benda itu bukankah ditujukan kepada orang kafir? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membacakan ayat yang ke-10 daripada surah Al-Munafiqun itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maknanya kita kena ingat apa yang kita usahakan, itulah yang akan kita dapat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan subsidi sampai sudah, tuan-tuan. Bila dengar ustaz kata kalau koma tak boleh baca Quran, koma dengar pun dapat pahala sama dengan orang main baca. Jadi dia peganglah kata ustaznya tu sampailah dia meninggal. Bila dia meninggal, bayangkan bila dia meninggal, anaknya pula memberi pahala subsidi pada dia, pada anaknya bacalah. Meninggal petang, malam tu pakat-pakat hatamkan 30 juzuk. Hidup subsidi, mati pun dapat pahala subsidi juga. Kita tak nak apa betul, tuan-tuan, ya? Apatah lagi bila dalam keadaan kita nak bersedekah tadi. Jangan tunda sampai dah sampai ke khalqum baru kita nak bedak-bedak, baru kita nak faraid harta kita, ya. Masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, ya. Kita yakinlah, ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Jangan sampai hatta zurtumul maqabir, kita dah nak dibawa ke lubang kubur pun kita, ya, masih lagi menghitung-hitung harta kita, ya. Jadi rasanya cukup setakat itu, tuan-tuan. Kita akan sambung lagi yang akan datang. Maka apakah lagi yang memperdayakan kamu tentang Allah Subhanahu wa taala setelah engkau dengar dan faham, ya. Dia dibawa lagi seterusnya oleh Imam Al-Ghazali ayat yang ke-10 dan 11. Tadi ayat 9 dan 10, di bawah ayat seterusnya, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dzambihim fasuqqal li ashabis sa'ir. Mana Allah bagi tahu ini sikap orang kafir, dah menyesal, tapi sayang semuanya sudah terlambat. Sebab ada juga yang bagusnya better late than never tu, tapi ini dah terlambat lah. Ya, terlalu lambat, tak sempat langsung untuk infak harta pada jalan Allah SWT. Moga-moga kita tidak jadi macam itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga ayat-ayat yang kita baca, yang kita bentangkan pada malam ini akan menjadi semangat kepada kita, tuan-tuan, ya, supaya kita tidak terpedaya, ya, tidak terpedaya ataupun termasuk golongan yang harap nak jumpa Allah, harap nak pahala, harap nak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mencuaikan amal kita, ya. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'al virus corona sababan limautina. Allahumma la taj'al virus corona sababan limautina. Allahumma la taj'al virus corona sababan limautina. Allahumma ja'al
hadzal balada amina mutma'inna rahiyya birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.